Terima kasih Saudara. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Saya mengingatkan bahawa saya rasa tak ramai yang hadir pada hari kemerdekaan 31 Ogos 2007, di mana saya nak tengok berapa orang kat tangan tu kan. Sebabnya rasa saya ketika itu kita ada curfew, pukul 6 petang sampai 6 pagi curfew. Siang merdeka. Jadi in my opinion, we may have independence, but we have no freedom. So we have independence, but we have no freedom. So that is the basis for understanding what is happening today. We are struggling from then on to find a space to create this freedom. It was never with us because we were in emergency. In the name of God, the compassionate, the merciful, hello and a very warm welcome. But nevertheless, we did see a number of violent incidences. Not only were the police firing tear gas directly into the crowd in confined spaces, but they were also beating people on the ground or people as they were fleeing. And this is something everyone can see on YouTube. The Malaysian government telah membuat press conference di pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang tentang pengarah keselamatan dalam negara dan ketenteraman awam. Pengarah keselamatan dalam negara dan ketenteraman awam telah membuat satu pembohongan terhadap saya dan berulang kali disiarkan dalam media utama, warta berita dan juga berbagai akhbar bahawa saya berbohong yang saya dilanggar oleh Pajero, kereta Pajero polis. Saya membuat laporan polis tentang kejadian 9 Julai pada 14 hari bulan Julai. Pengarah keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam memberi penjelasan pada 22 hari bulan Julai. Laporan polis yang saya buat didakwangi bahawa saya dilanggar oleh kereta wajah, bukan Pajero. Dan soal kesihatan dipermainkan oleh pengarah keselamatan, saya amat kesal. Hari Isnin, saya pergi kepada hospital KPJ, hospital spesialis. Dan doktor pakar memberitahu saya perlu pembedahan. Dan pembedahan tak dibuat segera kerana darah saya cair. Saya makan Desprin, ya, doktor, ya. Oleh itu berhenti makan Desprin selama 4 hari, kemudian baru dibuat pembedahan 15 hari bulan. Di dalam lutut saya dimasukkan skru sepanjang lebih kurang 2,5 inci untuk melekatkan ligamen dengan tulang. Dalam keadaan kita berada dalam bagaikan terowong, ya, mereka tembak tear gas, tiba-tiba cermin mata saya terpelanting. Saya ditembak dengan gelongsong gas pemedih mata, dia kena dekat cermin mata saya dan terkena dekat kepala saya, berdarah. Saya tak perasan pada masa itu, ya. Yang saya perasan cermin mata dah terpelanting. Lepas itu gas pemedih mata pula mula berkepul-kepul dalam terowong. Tiba-tiba dari belakang pun tembak, dari depan tembak, dari belakang tembak. Ya tuan-tuan, kalau nak menyuraikan himpunan, ya, tembak dari depan, orang lari ke belakang bersurai lah. Kalau dari depan tembak, dari belakang tembak, orang nak lari mana? Dalam terowong. Ini bukan nak menyuraikan
himpunan. Ini memerangkap, menyeksa dan mendera tanpa nak beri peluang untuk orang nak meninggalkan tempat itu. Ya? Saya nampak tembak. Bersih, ya, daripada bersih. Mari. Cepat bawa masuk. Diberikan rawatan segera. Doktor tengok, dia kata nak kena 6 jahitan. 6 jahitan. Dia lihat pada bekas luka tu, dia bentuk L. Bentuk L terbalik, dia kata macam seolah-olah dipotong dengan pisau. Tajamnya benda tu, bagaikan dipotong dengan pisau. Bersih, potongan tu bersih. Ni himpunan bersih, ni potongan pun bersih. Ya, dalam bentuk L. Dia jahit 6 jahitan. Ya, Fayad Afiq Al-Bakri bersama dengan saya, N. Surendran, juga saudara Sivarasa Rasea, Latifah Koya dan Fadia Nadwa sebagai peguamnya, telah membuat satu laporan polis. Saudara Fayad adalah pengawal peribadi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang. Dalam reportnya, beliau telah menyatakan bahawa pada 9 Julai, semasa beliau mengawal Datuk Seri Anwar, iaitu pada hari Perhimpunan Aman Bersih, pada masa mereka berada di dalam terowong di KL Central, beliau nampak barisan Light Strike Force menghadapi kumpulan yang termasuk Fayad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan dan Bersih yang lain. Beliau melihat seorang anggota Light Strike Force mengacu senapangnya ke arah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai pengawal peribadinya, saudara Fayad dengan cepatnya menarik tangan Datuk Seri Anwar dan ke depannya untuk melindunginya daripada sebarang ancaman. Pada masa tersebut, beliau merasa satu kesakitan yang amat sangat pada pipi kirinya yang sebenarnya disebabkan oleh kelongsong ataupun peluru gas pembedih mata terkena terus kepada pipinya. Ini menyebabkan kecederaan yang amat serius bagi saudara Fayad. Ya. Jika anda tengok, sebenarnya tulang pada pipi itu pecah ya, dan terpaksa memasukkan 5 plate titanium. Anda boleh tengok daripada gambar, jelas bekas seperti silinder yang kena daripada pembedih mata tersebut. Now, itu di sana. Now, beliau kemudiannya menarik dan berlari keluar untuk membawa Datuk Seri Anwar keluar daripada terowong, dan masa berlari satu lagi peluru gas pembedih mata jatuh melintas berdekatan Datuk Seri Anwar. Okey. Now, 2 poin yang amat penting di sini. Yang pertama, jika saudara Fayad tidak menghalang Datuk Seri Anwar, nampaknya peluru itu akan mengenai Datuk Seri Anwar. Yang kedua, beliau jelas melihat anggota Light Strike Force itu mengacu gas senapang gas pembedih mata terhadap beliau. Saya juga nampak ada mengacu. Okey. Now, YB, the Bersih rally claimed the life of one past member who died in support for clean and fair elections. Police claim he died of a heart failure. Other reports suggest that he had 3 broken teeth as well as 4 broken bones on his rib cage. Which is which? Is PAS going to pursue the truth of the matter? This is one of the saddest part of the whole gathering, you know. It's supposed to be a peaceful gathering. People are supposed to come, have a leisure walk, show their displeasure for what's going on in our election processes. That's all. Yeah? They have a mission. They have a simple, straightforward, and a very a real mission to submit
memorandum, 8-point memorandum on this election. So nobody is supposed to die. Nobody is supposed to get injured. Nobody is supposed to shed tears because of gas, But this has happened, and I feel very sad. Not only because this is a past member, but because he came out, an elderly, 58, 59 years old, coming out bravely to join us and to show his support, and he has to die like that. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Major Batara Kazul Ahmad, the brother of the late Baharuddin Ahmad. I'd like to affirm today that what came out in the police video clip about him walking around was not Baharuddin Muhammad. We cannot take this single death easily, I mean, we need to know what really is the reason. We have not really received the post-mortem report, but as you said, we have heard that there were reports of broken ribs, broken teeth, which will not be something occurring just out of the blue. There must be some events happening. So how do we get the truth? Besides the post-mortem report, I think there should be an in-depth investigation, a Royal Commission for Investigation, to see the cause of. Hari ini saya telah mengarahkan peguam saya, Saudara Ahmad Jufri, Encik Naden bersama dengan Encik Patrick Das dan Encik Chan dari firma Patrick Das and Company untuk memfailkan notis usul di Mahkamah Tinggi bagi mengarahkan satu siasatan inquiry berkenaan kematian suami saya iaitu Baharuddin bin Ahmad secepat mungkin, termasuk tindakan-tindakan undang-undang yang lain. Tujuan saya ikhlas. Ketentuan Allah saya terima, tetapi saya dan keluarga perlu mengetahui bagaimana dan cara kematian beliau, siapa dan pihak mana yang bertanggungjawab dan setakat mana tanggungjawab itu terbatas. Ini semua akan memberi pengajaran kepada kita yang hidup ini. Terdapat banyak tuduhan yang dibuat mengenai kematian suami saya, tetapi apa yang saya tahu dan maklumat yang saya ada menunjukkan juga sebaliknya. Suami saya sentiasa sihat sebelum ini dan tiada tanda-tanda dia mengalami apa-apa sakit yang serius. Saya harap jika orang ramai ada bukti-bukti yang berkaitan dengan kematian suami saya, bolehlah kemukakan kepada peguam-peguam saya atau hadir di mahkamah nanti untuk beri keterangan. Ya, saya Rosi Malai. Terima kasih. Ya, pilihan raya mesti dijalankan sebagaimana yang dikendaki oleh undang-undang. Kesalahan pilihan raya, undang-undang, macam-macam ada undang-undang yang dihadir oleh pihak raya. Tujuannya supaya perjalanan pilihan raya dilakukan secara adil, secara bersih, secara terbuka, supaya rakyat yang turun mengundi mana-mana calon pilihan mereka dapat berbuat demikian tanpa kebutuhan, tanpa sebarang perasaan tak puas hati. Dan tuntutan yang dibuat oleh mereka ini mengikut pendapat yang saya diberitahu, dan saya pun boleh menerima pendapat ini, ialah supaya kempen pilihan raya dilanjutkan sedikit, bukan 7 hari, kalau 7-8 hari tak sempat orang nak kempen. Misalnya kalau kita datang dari Kelantan, tolong kempen di Sabah ataupun pedalaman Sarawak, tak sempat balik, apatah lagi sukar perjalanan ke tempat-tempat yang hajati untuk dilawati. Jadi untuk berlaku adil supaya rakyat yang berada di kawasan seumpama mendengar penerangan daripada pihak yang merawat khidmat dalam pilihan raya, berkesempatan mendengar yang dilakukan sehingga memberi masa yang lebih lanjut
kalau 7 hari tak sempat, macam mana nak kata adil? Kerana dia tidak berhak bercakap di televisyen, di radio, sebab dia buat juga tuntutan supaya semua pihak diberi masa yang sama untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka mengenai sesuatu hal kepada rakyat melalui televisyen, media masa yang dikontrol oleh kerajaan. Dulu zaman Tengku dulu saya kita semua diberi kesempatan bercakap sama ada daripada parti pemerintah ataupun parti lawan, bergantung kepada jumlah kursi yang kita bertanding dan bergantung kepada jumlah undi yang diperolehi sebelum itu. Jadi kita diberi masa untuk cakap. Saya pernah bercakap melalui radio, televisyen beberapa kali. Kami saya dah bertanya ke banyak kali juga. Dan pihak lawan itu diberi kesempatan. Ini zaman Tengku, zaman Tun Razak. Saya tak boleh cari sebab mengapa tak boleh dikenal sekarang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, ada satu buku yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, dan saya rasa buku ni amat buku ni perlu dibaca untuk memastikan kita dapat a fair view, balance view of religious behavior. So, saya mungkin juga. Transparency International. I know both Dato' Wan and Dato' Amiga. Dato' Wan, we have engaged with you for some time. However, I'm very surprised with some of the responses that you have given this afternoon, particularly on the independence and the power of the Election Commission. You have repeatedly said that you are a management body. Therefore, my question is, should we rename the Election Commission to an election management body such as Jawatan Kuasa Pilihan Raya instead of Suruhanjaya Pilihan Raya? And to Dato' Amiga, very quickly, if you could elaborate a little on the appointment of election commissioners. You know, the appointment process, does it empower them or does it weaken them? Thank you. Okay. Dato' first, komen about isi tidak ada kuasa. Nama ditentukan oleh perlembagaan, ya. Proses pelantikan ditentukan oleh perlembagaan. Fungsi-fungsi ditentukan oleh perlembagaan. Tetapi berasaskan kepada fungsi-fungsi itu dan segala perundangan, related laws yang produce after that, is all the management responsibilities. Itulah, just like we go to any other countries, they don't call jawatan kuasa except Singapore saja, dia panggil Jabatan Pilihan Raya. The rest all Suruhanjaya Pilihan Raya. If you study other elected, undang-undang penubuhan pilihan raya di negara lain, serupa juga di Malaysia, tapi dia mencorakkan seperti mana kehendak negara dia. ECT Thailand, ya, much powerful than Malaysia. Dia punya SPR dia. Tapi untuk keperluan sesuai dengan kerajaan sistem pilihan raya di negeri Thailand, dengan keadaan politik dia, rampasan kuasa dan sebagainya. Jadi sebenarnya di sini adalah aspek undang-undang. Kalau SPR diberi kuasa sebagai sebuah badan perlembagaan, kita kena berfungsi mengikut undang-undang. Jadi apabila SPR diberi kuasa, empowerment of SPR, this is important sekarang. Kuasa kepada SPR, sebagai contoh saya ceritakan, SPR berhubung kait dengan parti-parti politik. Parti-parti politik pelanggan SPR. Tetapi penubuhan parti-parti politik bukan di bawah SPR. Mengawal parti politik bukan di SPR. Itu adalah Kementerian Dalam Negeri, ROS. Tetapi the players in
Elektoral demokrasi adalah parti politik. Dia bertanggungjawab kepada SPR. Jadi kalau kita tengok election act di London, di England, di mana-mana negara, ada yang sesuai negara mereka yang mungkin kita boleh tengok di negara kita. Jadi sebenarnya itulah hakikatnya, is the law. Kita kena perbetulkan undang-undang di negara kita ni. Dan cara nak itu bukanlah hanya SPR saja. We have to work together. Jadi itulah yang saya cakap di forum Transparency International ke, it's empowerment of SPR. Saya kata, jadi kalau soalannya, kenapa SPR tidak mengambil inisiatif? Ada satu soalan tadi. Dia tahu ke yang SPR tak mengambil inisiatif? Bukan semua perkara yang SPR buat itu yang masih di peringkat confidential. SPR nak bagi cerita, panggil press conference. SPR dah buat ini, dah buat itu, dah buat ini, buat itu. Tak boleh dalam sistem negara kita. Tak boleh. Mungkin kalau you pergi ke America or other Western democracy, you can tell everything. Washing dirty linens on the street, what can you buat? Tapi ini negara kita Malaysia. Linens on the street, what can you buat? Tapi ini negara kita Malaysia. Kita ada peraturan, kita ada undang-undang, kita ada akta rahsia rasmi, kita ada macam-macam. Benda yang boleh SPR bentangkan bila kita berbincang dengan parti politik. Bila parti politik datang ke meja ke dalam SPR, kita bercerita apa yang telah kita bagi tahu kepada kerajaan, kita showkan kepada kerajaan. Bila NGO datang pun kita cerita juga. Bila kita kata tak boleh tu, you fahamlah. Ini saya cerita, we are nothing to hide. We are nothing to hide. That's why saya kata, you kena fikiran terbuka kalau nak bercakap pasal urusan pilihan raya. Okay, now I just answer that second question. Sorry, just Dato' Wan, that's why if you tell us what amendments you have suggested, we will support you. I repeat that. Whatever is good for the country. But just answering Josie's question. To me, the Election Commission already has extensive powers. I disagree slightly with Dr. Wan there. Because I'll tell you why. Under the federal constitution, they are named in the federal constitution. Okay, they're not like other staff that you employ. They are actually named in the federal constitution. And under the federal constitution, you can only remove election commissioner on the same grounds as which you can remove a federal court judge. That's the status of the election commission. Very hard. Very hard. SPR mengikut peraturan yang ditetapkan, mengikut apa peruntukan yang ada dalam perlembagaan, akta-akta yang seterusnya. Dan mana-mana keputusan pilihan raya yang dianggap sebagai kurang diyakini boleh dicabar di mahkamah. Tapi melihat kepada respons daripada audiens, nampak seolah-olah ada masalah di situ, iaitu mungkin SPR kurang dipercayai. Mungkin mahkamah mungkin mahkamah juga, kalau mahkamah buat keputusan kurang dipercayai. Jadi kenapa kita sampai ke tahap begitu, yang mana institusi dalam negara kita tidak dipercayai? Saya rasa ini untuk mewakili semua Malaysia, sebab belum ada seminar di Kelantan, di Terengganu. Saya nak dengar juga orang Kelantan Terengganu reaksi terhadap ini. Jadi apa yang kita dapat hari ini dan apa yang kita dengar setakat ini adalah reaksi satu kumpulan yang saya anggap sangat berpengetahuan, orang profesional dan tahu seluk-beluk perjalanan negara ini. Ya, kumpulan yang saya anggap sangat berpengetahuan, orang profesional dan tahu seluk-beluk perjalanan negara ini. They are competent and they can be wakil rakyat anytime because that unfortunately they were not selected. So you can have one of these around here. Jadi pada saya ada dua perkara yang saya lihat sangat penting dalam hal ini. Pertamanya adalah adakah perjalanan itu mengikut peraturan? Kalau tidak mengikut peraturan, apakah penyimpangan yang berlaku? What is that related? And that is what we are watching all the time. Tapi yang satu lagi, endemic and systemic inside the whole law, kesukaran untuk melaksanakan dengan jelas. Saya bayangkan SPR satu hal dia mengurus, tapi ada peraturan sekeliling itu yang being activated at the same time yang menyusahkan. Itu dia. Jadi pertimbangan itu yang menyebabkan kita menemukan syak wasangka.
bila ada syak wasangka. Now, as far as amendments are concerned, sorry, just 2 more minutes. Amendments are concerned, Dr. Wan, you again cannot say laws making nothing to do with us. You have to take the lead. Who else can advise the government about the kind of laws and changes that we need if it is not the election commission? And I believe, Dr. Wan, that you did. I believe you have suggested amendments. But I think you should disclose to the public what those amendments are, and we will support you. We will support the Election Commission, and we will fight for you. If you put forward amendments, we will back you, and we will tell the government this is what we want. I have said that. I've said it before. I have said that we will back you, but you must disclose to us what are those amendments that you have suggested, which these lawmakers of ours are not passing, which is good for the country. So, as far as lawmaking is concerned, in my view, you have to take the lead, Dr. Wan. I'm sorry, but I think EC has to take the